Bagi mulakan majlis kita pada hari ini dengan segala hormatnya dijemput Yang berbahagia Dr. Syed Syahrizad bin Syed Agil, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, bagi membentangkan kertas kerja yang bertajuk Isu-isu Kefatwaan di Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, pengacara masjid yang teramat mulia Datuk Kelana Petra Datuk Haji Mubarak bin Dohak, Undang Luak Sungai Ujong, yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin, Ketua Hakim Syar'i Negeri Sembilan, Sahibul Fadilah Tuan Amran bin Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Al-Fadhil Ustaz Zainal bin Said, Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairul jaza, kepada Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang boleh dikatakan tak pernah jemu untuk menjemput saya membuat presentasi berkaitan dengan hal ehwal agama, begitu juga dengan perkongsian ilmu. Dan hari ini saya sekali lagi berada di pentas anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk membincangkan satu isu yang saya rasa perlu diambil cakna dan diambil kisah oleh pemegang-pemegang tauliah mengajar agama, sama ada di negeri-negeri dan terutamanya secara khususnya di Negeri Sembilan. Sebab apa kita perlu tahu isu kefatwaan ini? Sebab tuan-tuan sebagai pemegang tauliah mengajar agama secara sekaligus bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah di peringkat Negeri Sembilan. Mungkin ada juga yang memegang tauliah di negeri-negeri lain juga akan memegang tanggungjawab ini untuk menyampaikan dakwah yang lebih efektif kepada masyarakat. Jadi isu-isu kefatwaan ini boleh dikatakan satu perkara yang tidak mesti diketahui dan mesti diambil maklum supaya tuan-tuan dan puan-puan para asatizah boleh memberi maklumat yang tepat kepada masyarakat dan membantu pihak otoriti agama untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya mereka faham dan tahu skop bidang tugas kerja masing-masing. Lagi bagus kalau setiap pendakwah mengenal skop tugas Majlis Agama Negeri apa, Jabatan Agama Negeri apakah tugasannya, Jabatan Mufti Negeri juga ada jabatan khusus yang mana skop kerja dan tugas dan bidang tugas dan bidang kuasa ada had masing-masing mengikut perundangan enakmen syariah negeri. Jadi kalau kita lihat ya, pengalaman saya sepanjang dalam era COVID-19 ni tuan-tuan, kita lihat bagaimana pendakwah-pendakwah pemegang tauliah yang ceramah dekat Selangor, dekat Negeri Sembilan, hatta kalau pegawai kerajaan sekalipun, pegawai kerajaan, bukan pegawai kerajaan Kementerian Perumahan ataupun Kementerian Dalam Negeri ya, yang bekerja di bahagian otoriti agama, contoh Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, pun masih lagi terkeliru. Jadi kita mungkin skop ataupun figure jenis seperti ini tak ramai, tetapi menunjukkan pentingnya sebagai mereka yang
memegang tauliah ataupun yang mewakili pihak autoriti, dia kena tahu skop-skop kerja dan proses bagaimana kuasa itu dilaksanakan. Jadi alhamdulillah, kebetulan saya bertugas sekarang ini di Pejabat Mufti Wilayah. Jadi saya diamanahkan untuk menceritakan tentang isu kefatwaan di Malaysia. Bagaimana proses fatwa itu dikeluarkan, bagaimana adakah fatwa itu bila ditanya Datuk Mufti, terus Datuk Mufti jawab, terus diwartakan ke, adakah dia itu dikira fatwa, apakah maksud fatwa yang diwartakan dan fatwa tidak diwartakan, itu pun dikeliru juga. Dan ada juga istilah kita kata apa beza jawatan kuasa fatwa ataupun perundingan hukum fatwa peringkat kebangsaan dan negeri. Kita kena tahu, dan kita kena tahu juga proses siapakah jawatan kuasa perundingan hukum syarak ataupun jawatan kuasa fatwa di peringkat negeri, yang mana mereka menggembling tenaga dan ilmu untuk memutuskan fatwa sama ada di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri. Kita kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh saya nak kena faham, nak kena bawa senario yang tuan-tuan kena faham. Kalau isu COVID-19, kalau isu berkaitan dengan PKP dan sebagainya, masjid kena tutup. Ramai yang salahkan JAKIM. JAKIM tidak ambil tindakan, menyalahkan Menteri Agama, sedangkan kuasa masjid di bawah negeri. Sepatutnya kalau kita nak usulkan cadangan supaya ditambah baik perkhidmatan masjid dan sebagainya, bukan kita persoalkan JAKIM. JAKIM hanya iaitu di bahagian persekutuan dia adalah penyelaras. Dia tak ada kuasa. Kuasa syariah, kuasa enactment dan kuasa pengawalan masjid dan kuasa jenayah syariah hanya di peringkat negeri-negeri saja. JAKIM tak ada kuasa. Dia hanya penyelaras saja. Jadi di sini pun yang mempertikai pun pegawai kerajaan juga, pendakwah-pendakwah. Masjid tutup, JAKIM tak buat kerja. Bukan macam tu. Jadi kita lihat kemaslahatan tu penting. Penularan, apatah lagi ketika itu vaksin pun tak ada lagi. Jadi itu diambil kira lah. Ini contoh yang saya nak bawa. Kita kena faham. Tapi dalam hal ini saya tak nak sentuh tentang JAKIM ataupun mana-mana. Saya nak sentuh tentang isu kefatwaan Malaysia secara umum. Baik, secara mukadimahnya, kuasa agama ni tuan-tuan hanya milik negeri. Persekutuan tidak ada kuasa. Di bawah Raja-Raja Melayu, seramai 9 orang Raja-Raja Melayu yang mana mereka ada mandat kuasa agama di negeri masing-masing. Kalau negeri 9, kuasa agama di bawah Yang di-Pertuan Besar dan Undang-Undang 4 sahaja. Menteri besar have no right, tak ada kuasa. Ini bukan kita kata nak merendahkan, tidak, tapi itu hakikat fakta. Begitu juga Selangor, Johor yang ada sultan. Bagaimana negeri-negeri yang tidak ada sultan? Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka dan termasuk wilayah persekutuan. 5 negeri ini kuasa agama di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Contoh, kalau fatwa tu nak diwartakan ke dipersembahkan kepada sultan ataupun raja di negeri masing-masing. Manakala 5 negeri ini, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka dan wilayah persekutuan, perlu dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Ini kita kena faham. Dia bukan kuasa Prime Minister, bukan kuasa Menteri Kabinet, tak ada. Dia hanya khusus. Itulah termaktub di dalam undang-undang, iaitu demokrasi berparlimen negara Malaysia. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah fatwa. Fatwa tidak ada kuasa pada kerajaan persekutuan. Hanya penuh mandat pada negeri masing-masing. Kalau negeri 9, negeri 9. Kalau JAKIM keluarkan hukum, katakanlah dia keluarkan dekat website dia, hukum begini. Fatwa dah keluar. Itu bukan fatwa yang rasmi, tidak. Itu pandangan hukum sahaja. Kuasa untuk menentukan fatwa di negeri masing-masing. Kalau negeri 9, Johor, Melaka. Itu uniklah, keunikan pentadbiran dekat negara kita ini, bahawa kuasa agama di bawah Raja-Raja Melayu, manakala pentadbiran di bawah kerajaan persekutuan. Alhamdulillah. Ada banyak hikmahnya tuan-tuan. Kita tak cerita politik di sini. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat siapakah mufti? Mufti ini dia seorang tokoh ataupun sarjana, sarjana agamawan yang mahir dalam bidang pengajian Islam, terutama berkaitan dengan hukum syarak.
Jadi mufti ini kalau kita kata yang mengeluarkan hukum, dia menjadi penasihat kepada masyarakat. Kalau zaman dulu mufti ini dia orang datang beratur nak tanya hukum. Mufti jatuh tak talak, saya lafaz begini pada isteri saya. Wahai Datuk Mufti, jual beli saya ni sah ataupun tidak. Jadi mufti yang akan memberi satu keputusan hukum hakam untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Ya. Pendek kata, mufti ini dia merupakan tempat rujukan masyarakat. Bukan saja tempat rujukan masyarakat, dari zaman dahulu lagi mufti menjadi tempat rujuk khalifah-khalifah. Sebab itulah kalau kita lihat bidang tugas Sahibul Samah Mufti negeri-negeri ini, dia merupakan penasihat tuanku, penasihat raja-raja di negeri masing-masing. Kalau wilayah persekutuan tempat saya bekerja ni, penasihat kepada yang di Pertuan Agong. Itu. Dan selain itu juga memainkan peranan untuk menjelaskan hukum hakam, memutuskan fatwa di peringkat negeri ataupun kemasyarakatan. Baik. Okey, fungsi jabatan mufti negeri. Ini lebih kuranglah mana-mana pun ini fungsinya. Mungkin tertanya-tanya, apa fungsi jabatan mufti negeri-negeri 9? Apa jabatan mufti negeri-negeri lain? Adakah duduk tunggu orang tanya keluar fatwa, lepas tu duduk goyang kaki? Tak ada tuan-tuan. Banyak fungsinya tuan-tuan. Yang pertama, membantu dan menasihati sultan ataupun yang di Pertuan Agong kalau di wilayah persekutuan tentang hukum syarak. Ya. Kedua, mengkaji dan mengeluarkan hukum hakam. Macam kami di peringkat wilayah persekutuan, termasuk juga di Negeri Sembilan, dekat website ataupun dekat Facebook memang tertera banyak artikel, penulisan-penulisan mengenai hukum hakam. Ya. Biasa saya yakin juga di peringkat Negeri Sembilan soalan-soalan akan masuk melalui email ataupun WhatsApp dan sebagainya. Maka antara KPI kami juga menjawab, membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan hukum hakam. Ketiga, mengeluarkan tauliah. Samalah wilayah dengan Negeri Sembilan sama. Ya. Dia bukan Jabatan Agama Islam Negeri, tetapi yang keluarkan tauliah kalau Negeri Sembilan Jabatan Mufti. Sama juga di jabatan atau pejabat mufti di wilayah persekutuan. Keempat, memberi khidmat nasihat konsultasi berkaitan dengan isu-isu akidah. Ya. Kalau kami dekat wilayah tu konsultasi akidah, sesiapa yang nak murtad ataupun dia sudah beralih kepada atheism, maka Mahkamah Syariah Wilayah akan hantar ke pejabat mufti untuk melalui proses konsultasi akidah. Baik. Kelima, menjalankan penyelidikan dan pembangunan fatwa. Ya, pejabat mufti juga kita ada penyelidik-penyelidik. Macam contoh kalau ada isu-isu yang nak dibincangkan, isu-isu contemporary yang perlu pada irsyad fatwa, diputuskan sama ada diwartakan ataupun tidak, maka perlu diputuskan fatwa. Sebelum nak diputuskan perlu dibincangkan. Sebelum nak dibincangkan mesti ada kertas kerja. Hujah dia apa, latar belakang kajian, ya, hipotesis dan sebagainya. Kemudian dibawa masuk dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing, dibincangkan, kemudian diputuskan sah atau tidak, haram ke tidak dan sebagainya. Baik. Keenam, memberi panduan dan perkhidmatan hal ehwal falak. Sama jugalah. Ya, Negeri Sembilan pun sama juga. Kiblat, tengok anak bulan raya besok ke tidak, ya. Tengok bulan Zulhijjah, bila start Zulhijjah, bilanya Ramadan, bilanya Syawal dan sebagainya, dan menentukan tempat kiblat. Kalau tuan-tuan ada buka premis kedai ke apa ataupun buka surau, maka nak tentukan kiblat, kena panggil Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Baik. Yang terakhir, membangun dan mengurus dan memajukan sistem penyampaian maklumat berkaitan hukum syarak kepada masyarakat. Ya. Jabatan Mufti Negeri Sembilan antara yang sangat agresif menggunakan media sosial secara lebih efektif. Kalau kita lihat hari-hari ada saja posting yang bermanfaat, sama ada bentuk poster ataupun artikel memberi pencerahan tentang hukum hakam kepada masyarakat. Termasuk jugalah pejabat mufti wilayah antara yang aktif dalam memberi penjelasan menggunakan media sosial, penerangan tentang hukum hakam di peringkat dan keperluan masyarakat. Ini secara jelas kalau kita lihat apakah peranan dan tugas secara overall, secara umum, tugas pejabat ataupun jabatan mufti negeri-negeri masing-masing. Baik. Okey, kita sebutkan tadi, kalau zaman dulu mufti seorang saja, dia duduk ataupun tempat disediakan oleh pemerintah khalifah. Kalau zaman dulu mufti itu lebih dikenali sebagai al-qadhi. Ya, al-qadhi. Kalau mazhab Syafi'i dikenal al-qadhi Husain. Itu mufti lah di tempatnya.
Binai Saibun. Orang semua datang nak tanya soalan. Zaman sekarang qadi ni dia satu jawatan khusus dekat Jabatan Agama Islam. Tapi jawatan qadi zaman dulu digantikan dengan istilah mufti zaman sekarang ni. Kalau dulu mufti seorang-seorang je, tapi sekarang ni kalau peringkat negeri bukan mufti seorang sahaja yang memutuskan keputusan fatwa. Dia dibantu oleh jawatan kuasa fatwa ataupun dalam istilah wilayah persekutuan jawatan kuasa perundingan hukum syarak. Samalah tu. Dia cuma beza istilah, fungsinya sama. Ya, siapakah ahli-ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak ataupun fatwa ini? Iaitu Datuk Mufti sendiri sebagai pengerusi, timbalan mufti, pegawai tertinggi istana negeri kalau di peringkat wilayah, penasihat undang-undang istana negeri, kalau di negeri ini LA lah, penasihat undang-undang negeri. Ya, wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri, wakil dari Jabatan Agama Islam Negeri, ahli akademik dalam pelbagai bidang pengajian Islam. Kalau di wilayah tu ada lebih kurang 17 orang. Kita ada lebih kurang dalam hampir 10 ahli akademik. Pakar bidang syariah, pakar bidang perbankan Islam, ekonomi, pakar usuluddin pun ada, ya. Dan tidak ketinggalan kita juga melantik orang alim dan tuan-tuan guru daripada pengajian pondok untuk turut serta membantu Datuk Mufti untuk memutuskan keputusan fatwa. Dan selain itu juga keanggotaan jawatan kuasa fatwa pegawai hal ehwal agama di jabatan dan pejabat mufti masing-masing. Baik, apakah fungsi jawatan kuasa fatwa? Mufti dah ada dah, kenapa nak kena ada jawatan kuasa fatwa lagi? Tak boleh ke Datuk Mufti seorang-seorang keluarkan fatwa macam zaman dulu? Untuk lebih efektif dan lebih selamat, ya. Kalau ulama dulu ni tuan-tuan, dia memang jangan cakap lah, alim sungguh. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Al-Quran dah. Umur 19 tahun khatam Muwatta Imam Malik hafal. Sampai Imam Malik kagum dengan bacaan i'rab Imam Syafi'i yang tak pernah salah. Punya dahsyat. Macam kita ni, ya, macam saya lah. Nak kata ulama penuntut ilmu pun tak sampai lagi. Jadi kalau ulama dulu-dulu mereka seorang saja keluarkan fatwa, itu adalah benda yang berhak. Tapi zaman sekarang ni untuk lebih selamat, untuk lebih berhati-hati, maka peranan fungsi jawatan kuasa fatwa ataupun perundingan hukum syarak, pertama membantu untuk mencapai kata putus dalam menentukan sesuatu fatwa. Nampak? Jadi keputusan fatwa di setiap negeri-negeri ni tuan-tuan bukan satu keputusan seorang, tapi hasil keputusan peringkat syura, jawatan kuasa tu. Ya. Jadi fatwa tu bukan dikeluarkan secara suka hati ataupun ikut hawa nafsu, tidak. Dia ada perimeter tertentu. Ya. Dalam meeting jawatan kuasa tu berbincang, berdebat, ya. Bertukar-tukar pandangan, ada yang setuju atau tidak. Lalas dapat kata putus yang jitu dan mantap, yang kita rasa lebih selamat untuk disalurkan kepada masyarakat tentang pemahaman hukum syarak. Baik, mengeluarkan pandangan hukum ataupun fatwa bagi sesuatu permasalahan hukum syarak, samalah, ya. Kertas kerja dibentangkan, diperhati, diselidik, dibetulkan ataupun dikritik, akhir sekali keluar keputusan hukum. Ya, macam keputusan yang dikeluarkan tentang vaksin COVID-19. Dia bukan mudah tuan-tuan, ya, bukan mudah. Yang datang nak present tu bukan senang, nak memuaskan hati ke semua mufti bukan senang. Hujah kena kuat, ya. Pakar sains kena datang, pakar vaksin kena datang, kena present dan sebagainya. Baik, ketiga, menimbangkan hukum yang telah diputuskan jawatan kuasa MKI, fatwa kebangsaan. Nanti kita bincangkan apa itu fatwa kebangsaan dan apa beza fatwa kebangsaan dengan negeri. Ya, apa sudah diputuskan di peringkat kebangsaan, ya, di peringkat negeri boleh di-revise balik. Tak semesti kena ikut, dia boleh revise ikut keputusan jawatan kuasa fatwa yang dipengerusikan oleh Sahib Usamah Datuk Mufti sendiri untuk memutuskan sama ada terima ataupun tidak. Baik, macam mana permohonan mendapatkan fatwa? Macam mana fatwa itu keluar? Adakah kita orang biasa ni nak minta fatwa boleh ke? Permohonan untuk mendapatkan hukum fatwa mestilah dikemukakan kepada mufti. Maksudnya nak dikeluarkan secara rasmi, mesti dibincangkan kepada ahli jawatan kuasa fatwa. Baik, fatwa dibincangkan di peringkat jawatan kuasa berdasarkan titah Duli Yang Maha Mulia, ya, yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu. Kuasa diberikan oleh Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing. Permohonan fatwa datang daripada kerajaan persekutuan mengenai hal berkaitan dengan hukum syarak.
Kalau macam Negeri Sembilan ni agensi di bawah kerajaan negeri lah. Kalau kami di peringkat persekutuan di bawah kementerian, kalau ada masalah isu berkaitan dengan agama ke, maka kementerian akan merujuk kepada pejabat mufti wilayah. Selain itu juga permohonan datang daripada agensi-agensi kerajaan persekutuan. Contoh isunya isu zakat, produk zakat terbaru. Ya, zakat diberikan kepada asnaf melalui sistem takaful. Boleh atau tidak? Tidak ada keputusan. Nak buka kitab turas, tak ada cerita pasal hukum tu. Jadi Majlis Agama Islam nakkan produk itu boleh tak? Ya, daripada bagi duit kepada fakir miskin ataupun bagi makanan kepada fakir miskin, boleh tak duit zakat tu dicarumkan dalam bentuk takaful untuk asnaf-asnaf yang berada di wilayah persekutuan. Jadi tak tahu hukumnya, bawa ke jawatan kuasa fatwa termasuk Datuk Mufti, dibincangkan boleh atau tidak. Disuruh dibincanglah. So kertas kerja dibuat dan sebagainya. Ya, itu contoh. Baik. Masyarakat setempat boleh tak? Boleh, tapi kena datangkan kertas kerja lah. Ya, tapi kalau nak tanya isu-isu yang kecil-kecil itu, boleh nak minta fatwa tak? Boleh bincang tak di peringkat jawatan kuasa fatwa tentang hukum baca doa kunut? Itu tak payahlah. Itu artikel pendek pun boleh dah kan. Ya, tentang hukum apa ni, boleh tak kita kata keluar fatwa rasmi? Benda-benda yang ada dalam kitab tak perlu nak difatwakan. Di isu-isu contemporary, isu-isu yang tidak pernah dibahaskan oleh ulama-ulama sebelum ini, maka sesuailah kalau nak dibawa ke dalam muzakarah fatwa negeri untuk diputuskan. Ya. Tapi kalau isu-isu kecil, doa kunut ke, batal ke tidak solat, batal ke wuduk atau tidak, itu dalam bentuk artikel biasa, hantar email pun boleh. InsyaAllah pegawai-pegawai Jabatan Mufti boleh tolong jawabkan untuk selesaikan masalah. Ya. Baik. Panduan fatwa diputuskan macam mana fatwa? Adakah kita tak ada sistem, kita main ambil saja mana-mana mazhab, kita ikut enactment negeri masing-masing? Boleh dikatakan, ya, kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ini di bawah naungan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, itu tu. Kita bukan ahli sunnah wal jamaah, perlu dikhususkan lagi. Ya, kalau saya di peringkat sekarang ni wajib dikhususkan. Awak ahli sunnah wal jamaah? Ya, ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh cukup, kena berhenti. Saya ahli sunnah wal jamaah aliran Maturidiyah ataupun Asy'ariyah. Itu lebih spesifik. Sekarang ni semua duk mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ajaran sesat pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. So kita kena spesifik kan. Ya. So kebanyakan negeri, ya, di Malaysia ni kebanyakannya di bawah aliran ahli sunnah wal jamaah. Sawadul A'zam iaitu aliran ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu dari segi sudut mazhab fiqh. Dari segi sudut akidah iaitu mazhab Syafi'i. Jadi dari segi sudut hukum hakam diutamakan penyelesaian dari segi sudut mengambil pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Kalau pendapat muktamad mazhab Syafi'i tidak dapat menyelesaikan masalah contemporary ini, maka berpindah kepada pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Ya, contoh al-asah muqabil asah, al-azhar muqabil azhar, ada macam-macam lah pandangan kedua. Ya, sebab ada beberapa isu hukum fiqah ulama mazhab Syafi'i sendiri yang khilaf. Tetapi ada yang muktamad, ada yang tidak muktamad. Kalau pandangan muktamad tidak dapat menyelesaikan isu-isu contemporary, maka beralih kepada pandangan kedua atau pandangan ketiga di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, dalam mazhab Syafi'i pandangan kedua, ketiga pun tak ada, beralih kepada pandangan-pandangan muktamad di dalam mazhab yang lain, iaitu Hanafi, Maliki dengan Hambali. Kalau pandangan muktamad dalam mazhab Hambali, Maliki, Hambali pun tak dapat menyelesaikan masalah hajat masyarakat sekarang, maka beralih kepada aliran-aliran yang lain yang boleh dirujuk, seperti pendapat yang tidak muktamad di dalam mazhab Hanafi, Maliki dengan Hambali. Ya. Baik, kalau isu tu memang tak dapat diuraikan, tak dapat diselesaikan melalui kitab-kitab turas, maka ahli jawatan kuasa fatwa yang dipengerusikan oleh Sahibus Samah Datuk Mufti, mereka boleh berijtihad sendiri untuk keluarkan hukum. Ya, nak tahu tentang isu-isu, contoh isu berkaitan dengan perubatan, ya, pembedahan dan sebagainya, itu biasanya dilihat dari segi sudut kitab turas tidak dapat menyelesaikan masalah sebab isu itu tak wujud lagi pada zaman itu, tetapi diselesaikan melalui ijtihad, ya, hasil kerjasama Sahibus Samah Mufti dengan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa yang masing-masing berkepakaran dalam bidang syariah dan hukum hakam. Baik,
Okey, ini kita nak cerita lah. Kita dah ada fatwa negeri, kita dah ada fatwa Selangor, fatwa wilayah. Kenapa ada jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia? Kenapa nak kena ada fatwa kebangsaan? Kita panggil, ya, walaupun dipanggil istilahnya fatwa kebangsaan, tetapi keputusan sama ada warta ataupun tidak warta sesuatu fatwa itu hanya peringkat negeri. Kalau sebut fatwa muzakarah kebangsaan ni hanya sekadar cadangan sahaja. Ya, dia bukan pemutus, bukan boleh dijadikan sebagai undang-undang. Jadi cadangan daripada muzakarah fatwa kebangsaan yang dianggotai oleh mufti-mufti sendiri seramai 14 orang, yang mana dahulunya pengerusi terdiri daripada Perdana Menteri. Dululah, sekarang ni pengerusi MKI ataupun fatwa kebangsaan terdiri daripada Raja Melayu sendiri. Sekarang ni pengerusinya adalah Sultan Selangor. Dah tukar, ya. Dulu Perdana Menteri. Ya, muzakarah fatwa kebangsaan pengerusinya dulu Perdana Menteri. Sekarang sudah ditukar, Majlis Raja-Raja ambil alih, yang mana sekarang ini yang dikepalai oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Baik, peranannya apa tuan-tuan? Secara ringkasnya untuk menyelaraskan fatwa di peringkat kebangsaan, untuk mengelakkan supaya tidak ada pertembungan fatwa antara negeri-negeri. Contoh, ya, isu vaksin katakanlah, ya, negeri ni kata lain, itu kata lain, itu kata lain. Tak nak, kita kalau boleh kita nak selesaikan masalah supaya semua mufti-mufti bersatu hati, maka diwujudkan jawatan kuasa muzakarah fatwa kebangsaan bertujuan untuk menyelaras sahaja, bukan untuk keluarkan fatwa yang mesti diputuskan dan diterima dan mengikat, tidak. Ya, baik. Jadi muzakarah fatwa ni yang di-endorse ataupun dibawa ataupun diuruskan oleh Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mereka uruskan kalau ada isu, contohnya isu vaksin. Vaksin nak keluar dah. Jadi isu adakah halal ataupun tidak. Jadi kalau sebelum ni vaksin sebelum ni sudah diputuskan, tapi vaksin COVID-19 ni tak pernah diputuskan lagi. So macam mana masyarakat tertanya halal ke tidak? Ya. Jadi untuk supaya peringkat kebangsaan itu mendapat satu keputusan yang disepakati, maka JAKIM menjemput 14 mufti yang datang untuk berbincang. Ketika berbincang itu ada kertas kerjanya. Kertas kerja itu disediakan sama ada JAKIM dengan kerjasama KKM. Masa itu dibentanglah JAKIM bentang, ya, KKM bentang, betul. Pakar vaksin bentang, pakar COVID bentang, ya. 14 orang mufti ni duk tanya bertalu-talu ni halal ke tidak, tanya ingredient dia, ada tak unsur-unsur berkait rapat dengan babi dan sebagainya, ditanya. Kena jawablah, jawab. Sehinggalah betul-betul 14 mufti berpuas hati dengan pembentangan itu, maka diputuskan vaksin COVID-19 hukumnya harus. Boleh ambil, halal lah, tak ada masalah. Jadi bukan fatwa kebangsaan itu dikeluarkan atas desakan kerajaan, tidak, ataupun mana-mana desakan ataupun perancangan Illuminati ke Yahudi ke, tak ada. Ya, keputusan itu memang keputusan yang diputuskan oleh mufti-mufti negeri masing-masing, yang mana mewakili keanggotaan Majlis Fatwa Kebangsaan, yang mana keputusan yang dikeluarkan, pandangan yang dikeluarkan oleh setiap seorang mufti itu tidak dikesan, tidak memberi, apa istilah dia, tidak ditekan oleh mana-mana pihak. Hatta tuanku pun tak ada nak paksa, kena keluar fatwa halal, tak ada. Serahkan segala-galanya. Ya, maksudnya keputusan fatwa tu hak eksklusif mufti dan ahli jawatan kuasa fatwa. Baik. Okey, ini fungsinya. Baik, lepas sudah diputuskan di peringkat kebangsaan, maka mufti bawa ke negeri masing-masing, dibincangkan dengan ahli jawatan kuasa fatwa negeri masing-masing. Kemudian barulah diputuskan, barulah menjadi fatwa rasmi. Ya. Dan fatwa rasmi itu sama ada mengikat ataupun tidak. Nanti saya bincangkan apakah beza antara fatwa yang diwartakan dan fatwa tidak warta. Ya. Jadi back to the basic, lepas muzakarah fatwa kebangsaan, kembali ke peringkat asal, iaitu yang memutuskan the real fatwa is adalah di peringkat negeri-negeri. Yang muzakarah fatwa kebangsaan itu hanya cadangan sahaja. Itu kita kena faham. Itu kita kena faham. Nanti kalau tuan-tuan jumpa dekat internet keputusan muzakarah fatwa kebangsaan,
ya, kali ke berapa, itu cadangan hukum. Ya, kalau kita berbanding jumpa hukum dekat Negeri Sembilan, antara fatwa Negeri Sembilan yang telah diputuskan dengan fatwa yang diputuskan peringkat kebangsaan, yang lebih power, yang lebih berautoriti adalah Negeri Sembilan. Ya, yang peringkat kebangsaan tu tak boleh kalahkan negeri. Nampak? Sebab back to basic, kuasa agama fatwa di bawah negeri masing-masing, di bawah raja-raja Melayu. Itu kena ingat. So pendakwah kena faham. Ini standard kat Malaysia, tuan-tuan. Ya, sekarang ni itu sistem kita. Bukan masa nak petikai, kenapa lain? Kenapa negeri lain? Negeri lain gede lah. Negara lain lah. Kita sistem macam tu. Memang kita ni sistem persekutuan. Ya, asalnya kita berasal daripada negeri yang berdaulat. Ya, bolehnya Negeri Sembilan nak jadi negeri macam Brunei, buat negara sendiri boleh aja. Tapi tuanku sultan-sultan mengorbankan negeri untuk bersatu menjadi persekutuan tanah Melayu. Ya, itu sistem kita. Bukan masa kita nak petikai kenapa lain, kenapa tak begini. Bukan masanya lah. Memang itu sistem kita. Baik. Okey, perbezaan jawatan kuasa fatwa kebangsaan dan negeri. Perbezaan yang wujud dari sisi sudut bidang kuasa. Ya. Kalau kebangsaan tidak ada kuasa untuk mewartakan, tidak. Ya. Dan pewartaan itu ataupun keputusan itu mesti mendapat perkenan daripada majlis raja-raja. Kalau majlis raja-raja terima, barulah dikuatkuasakan di peringkat negeri. Selagi mana majlis raja-raja tak terima keputusan fatwa kebangsaan, selagi itulah dia kekal sebagai cadangan fatwa. Ya, cadangan saja, tidak mengikat. Ya. Baik, yang ada kuasa untuk mengikat melalui undang-undang adalah fatwa negeri. Itu bezanya. Jadi kalau kita kata fatwa kebangsaan ni, dengan istilah yang lebih dekat kita nak pakai, dia adalah bersifat cadangan hukum. Negeri mendasarkan hukum fatwa ataupun implementasi hukum itu sendiri. Kuasalah. Baik. Okey. Baik, disebutkan fatwa muzakarah jawatan kuasa fatwa ataupun MKI adalah sebagai pandangan hukum sahaja. Yang manakala sesuatu fatwa yang diputuskan oleh jawatan kuasa negeri dan diwartakan menjadi pengikat, menjadi undang-undang. Ya, fatwa kebangsaan tidak boleh jadi undang-undang, tapi fatwa negeri boleh diwartakan dan boleh dijadi undang-undang. Siapa langgar boleh masuk mahkamah, boleh di-charge. Itu beza dia. Okey. Apa beza fatwa yang diwartakan dan tidak diwartakan? Baik. Apa-apa ketetapan hukum yang diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa adalah fatwa. Baik. Namun hanya fatwa yang diwartakan saja mempunyai kesan perundangan. Nampak tak? Fatwa yang diwartakan, fatwa yang tidak diwartakan. Kalau kita dengar dalam istilah buka dalam internet, fatwa ini, status fatwa diwartakan. Maksudnya apa? Sudah termaktub dalam enakmen jenayah syariah negeri. Siapa langgar, bersalah, boleh di-charge, boleh dipenjara, boleh didenda. Kedua, kalau status fatwa itu tidak diwartakan, dia tidak menjadi undang-undang yang mengikat. Siapa langgar, tak kena hukum, tak kena masuk mahkamah, tak kena denda. Dia hanya sebagai keputusan yang diputuskan saja, sebagai irsyad, sebagai tunjuk ajar ataupun gambaran hukum hakam. Ya. Biasanya yang diwartakan ni tuan-tuan adalah melibatkan ajaran-ajaran sesat. Perlu diwartakan. Pasal apa? Untuk mengikat masyarakat supaya tidak mengikuti ajaran sesat ini. Nanti contoh saya ambil tuan-tuan. Ya. Bila sudah diwartakan, apabila sudah diundang-undangkan, dimasukkan dalam enakmen jenayah negeri, syariah negeri, maka sesiapa yang melanggar keputusan ini ataupun dia beramal dengan ajaran sesat yang diwartakan sesat, maka dia boleh di-charge di mahkamah, boleh dijatuhkan hukuman mengikut enakmen jenayah syariah negeri masing-masing. Itu bezanya tuan-tuan. Fatwa diwartakan dah jadi undang-undang, yang tidak diwartakan tak jadi undang-undang, sebagai irsyad fatwa sahaja. Baik. Okey, penguatkuasaan sesuatu fatwa yang telah diwartakan. Bila sesuatu fatwa yang telah diwartakan, dia macam mana diwartakan tuan-tuan? Dia mesti melalui penasihat undang-undang negeri. Kalau Negeri Sembilan, Negeri Selangor. Ya. Kalau di peringkat wilayah, kami kena bawa di AG ataupun Jabatan Peguam Negara untuk diwartakan. Dia beza ya. Baik.
Bila sudah diwartakan, pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau mana-mana pihak yang berautoriti boleh mengambil tindakan penguatkuasaan. Itu fatwa yang diwartakan. Ya, baik. Masyarakat perlu kerjasama, kena faham. Kalau ni fatwa diwartakan, langgar habis, kena tangkap, masuk penjara ke, denda ke, siaplah. Tapi kalau tak diwartakan, maksudnya kalau langgar, dia tidak dikira boleh di-charge mahkamah, tapi dikira bersalah lah, langgar hukum. Ya, Jabatan Mufti kata haram, tak warta ni, boleh langgar ni. Memang tak masuk mahkamah, tapi hukum takalifnya kenalah haram, berdosa. Kan? Jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh pandangan hukum jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Contohnya lah ini, saya di sini saya hanya bawa keputusan fatwa kebangsaan. Kalau Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Sembilan yang kena bentang apakah fatwa-fatwa terkini yang telah diputuskan di Negeri Sembilan. Ya, saya nak bawa keputusan fatwa terkini di peringkat wilayah persekutuan, tak kena pula. Kalau saya kat wilayah tak apa. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu fatwa terkini di Negeri Sembilan, kena rujuk pada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ya, di sini saya hanya cuma lampirkan beberapa contoh fatwa di peringkat kebangsaan, ya, dan dibawa ke negeri masing-masing untuk diputuskan oleh Sahibus Samahah, Datuk Mufti dan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa di negeri masing-masing. Contoh ya, contoh. Baik. Contoh fatwa vaksin COVID-19. Ya. Ini sebelum dibawa ke negeri masing-masing, maka dibincangkan dan dimuzakarahkan di peringkat kebangsaan. 14 mufti berkumpul dalam satu tempat berbincang, dengar presentasi daripada KKM, pelbagai pakar, pakar perubatan, pakar vaksin, pakar tu, pembentangan yang perlu memuaskan ke 14 mufti itu sendiri. Ya, kalau kena banyak saja jangan bisinglah. Memang itu tugas mufti, kena pastikan betul-betul halal, ya, bertepatan dengan pendapat mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri. Ya. Jadi selepas pembentangan itu memuaskan hati, barulah diputuskan bahawa ya sidang MKI yang ke-10 pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Ya, ini keputusan ringkas. Kalau nak tengok detail hujah-hujahnya, ya, kenapa harus dan kenapa jadi wajib kalau diperintahkan oleh kerajaan, itu ada kertas kerja khusus lah, panjang. Kita tak share kan, kecuali kalau siapa nak baca ada permintaan ataupun permintaan itu diluluskan baru diberilah. Okey. Baik, antaranya ini kebangsaan dan mufti bawa ke negeri masing-masing diputuskan. Selepas peringkat kebangsaan, macam Datuk Haji Muhammad Yusof, dia bawa balik dekat Negeri Sembilan bincang dengan jawatan kuasa fatwa. Ya, kalau dekat wilayah persekutuan, saya bersama Datuk Lokman bawa untuk bertemu dengan jawatan kuasa fatwa juga untuk bincangkan. Ya. Ada orang tanya, kalau dah diputuskan dekat peringkat kebangsaan, adakah negeri kena ikut? Dia ada dua jenis. Kalau sudah diperkenankan, dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja, maka negeri kena terima. Tapi kalau sekadar cadangan saja tidak dibawa ke Majlis Raja-Raja, ya, kalau dibawa ke negeri semula boleh dipertikaikan dan boleh dirombak. Tak semesti kena ikut keputusan fatwa kebangsaan. Nak ceritalah betapa powernya negeri, sehingga kan Datuk Mufti dan ahli jawatan kuasa boleh dispute balik fatwa kebangsaan tu. Boleh tak nak pakai, nak buat keputusan sendiri ataupun keputusan berbeza. Nak ceritakanlah hukum fatwa ni hanya milik negeri. Yang peringkat kebangsaan adalah cadangan sahaja. Kecuali kalau sudah dihantar, dipresent di hadapan Raja-Raja Melayu ataupun Majlis Raja-Raja. Kalau Majlis Raja-Raja sudah berkenan, setuju, ya, maka negeri kena terimalah. Sebab Raja-Raja setuju kan. Baik. Okey. Pengurusan jenazah COVID-19. Mula-mula tu COVID-19 tu tak ada fatwa khusus.
Jadi pengurusan jenazah tu diambil kira berdasarkan fatwa pengurusan jenazah Ebola. Ya. Kemudian tu dirombak balik sebab ada kajian baru. So masa mula-mula Covid datang tu kita tak tahu macam mana ni, bahaya tak bahaya. Jadi untuk ala sabil ihtiyat, untuk jalan yang lebih berjaga-jaga, iaitu ambil pandangan yang mengatakan pengurusan jenazah ketika proses pengurusan jenazah Ebola. Jadi selepas 5-6 bulan setelah itu, tak lama ada kajian menunjukkan bahawa COVID-19 ni tak perlu disamakan seperti Ebola, maka pengurusan berbeza. Maka sekali lagi mufti berkumpul nak bincangkan apakah prosedur pengurusan jenazah COVID-19. Ya, still juga tak boleh tayamum. Kalau mula-mula dulu tu tayamum atas beg. Lepas tu sekarang tak boleh lagi dah. Ya, kena mandikan juga kalau boleh mandi. Kalau tak boleh mandi, kalau pakar kata bahaya mandikan, tayamum. Kena buatlah pengurusan seminimum mungkin. Tak boleh ikut prosedur yang awal-awal seperti pengurusan jenazah Ebola. Maka mufti bawa ke negeri masing-masing dan diwartakan ataupun diputuskan. Baik, antara yang cadangan fatwa peringkat kebangsaan dan dibawa ke negeri masing-masing, iaitu ajaran lepat. Lepat kenal lah ke tak kenal lepat? Tapi kuih lepat semua tahulah. Ya. Tapi ajaran lepat pun agak famous jugalah tuan-tuan, ya. Ini fatwa kebangsaan, mufti bersepakat ajarannya sesat. Sesat. Dan dibawa ke negeri masing-masing dan dibincangkan dan begitu juga diputuskan. Dan ini salah satu contoh ajaran yang diwartakan di negeri masing-masing. Ya. Wilayah dalam proses untuk mewartakan, maksudnya dikuatkuasakan. Siapa yang mempromosi, sesiapa yang beramal, sesiapa yang menyebarkan ajaran lepat dikira bersalah dan boleh didakwa di mahkamah, dan jika didapati bersalah boleh dijatuhkan hukuman atas peruntukan enakmen jenayah syariah di negeri masing-masing. Baik. Jadi kalau peringkat di wilayah persekutuan ada banyak. Negeri Sembilan pun banyak juga. Kalau Negeri Sembilan ni dia advance, dia lebih ke depan daripada negeri-negeri lain. Satu-satunya negeri ada akta tarikat Sufiah. Ya. Ni negeri lain tak ada. Ya. Negeri Sembilan je ada, tuan-tuan. Kenapa, tuan? Bagus. Sebab adanya akta ataupun enakmen tarikat Sufiah ni, dia boleh mengawal. Boleh membezakan mana turuk Sufiah yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, mana turuk Sufiah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia ada enakmen, dia ada kaedah dan ada perimeter untuk menentukan, ada piawaiannya. Ya. Dia bukan semua tarikat kita terima, tuan-tuan. Malang ni sebagai negeri dia tak ada. Jadi kadang-kadang yang surprisingly, yang frankly speaking kita kata semua sufi, semua tarikat dibantai sama, tuan-tuan. Sebab tak ada perimeter yang khusus, tidak ada satu sandaran-sandaran untuk membezakan antara tarikat yang sesat ataupun tidak. Tapi ini ada pada Negeri Sembilan, yang patut kita pujilah, tuan-tuan, yang patut dicontohi oleh negeri-negeri ahli sunnah yang lain. Ya. Baik, macam lepat ni jelaslah, dia mengaku sufi, tapi sufi yang batini, sufi yang dia membahaskan wahdatul wujud pun ataupun wahdatul wujud bukan seperti mana dibahaskan oleh ulama-ulama muktabar, tapi lebih kepada hulul ittihad dan sebagainya, bercanggah dengan syariat, tak beramal dengan syariat dan macam-macam. Ini diputuskan di peringkat kebangsaan dan mufti-mufti bawa ke negeri masing-masing untuk diputuskan ataupun diwartakan di negeri masing-masing. Ya. Ini keputusan muzakarah bersetuju ajaran Ma'rifat Ismail bin Arifin. Sedap nama Nabi, tapi lepat. Betul lah. Lepat juga dipilih, tuan-tuan. Baik. Dia menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, tak boleh menyebarkan. Bukan saja lepat tu bersalah, boleh kena tangkap. Ya. Tapi kalau siapa nak tangkap lepat ni? Tengok negeri mana-mana lah. Dia duduk negeri mana. Kalau dia sebar kat Pahang, Jabatan Agama Islam Pahang lah yang tangkap. Kalau kat wilayah Negeri Sembilan. Ya. Jangan nanti dia buat dekat Pening, JAKIM pula kena tangkap. JAKIM tak ada kuasa tangkap. Yang tangkap ni, tuan-tuan, adalah Jabatan Agama Islam Negeri, bawah Jabatan Penguatkuasaan. Nampak tu? Kita faham. Ya. Baik.
Tak boleh dan menjauhi ajaran-ajaran ini semua. Dan sama juga antara yang pernah difatwakan di peringkat kebangsaan dan dibawa ke negeri masing-masing, iaitu fahaman liberal dan pluralisme, ataupun mereka mengaku Islam liberal, ya. Walaupun istilah itu sangat tidak bersesuaian. Islam adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salafus saleh dan ulama-ulama muktabar, bukan melalui ajaran Islam liberal yang dibawa oleh golongan-golongan liberalisme ini. Ya, sesat pasal apa? Dari segi sudut aspek akidah, berpegang pada konsep pluralisme. Semua agama sama. Ya. Kita negara berbagai kaum, kita menerima konsep plurality, kepelbagaian bangsa dan kepelbagaian budaya. Kita terima itu semua. Tetapi untuk menyatukan agama, itu konsep yang sesat dan tidak boleh diterima sama sekali. Agama yang hanya diterima oleh Allah adalah Islam sahaja. Ya, tidak pada agama lain. Malah kalau agama-agama lain, mereka ada hak untuk beramal dengan agama mereka di negara ini. Ya, akal manusia adalah wahyu. Sebab hanya mempertuhankan akal, mereka sanggup menolak hujah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab terlalu berpegang pada akal yang songsang, ya, dia kata konon ikut akal, tapi dari segi sudut konsep tahsin dan takbih pun tak ikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka kata ikut akal, tapi mereka menggunakan pemikiran akal yang sangat songsang. Mereka pun tak ikut akal yang sebenar. Dia pakai pemikiran akal yang gila sebenarnya. Kalau ikut pemikiran akal yang sempurna, akal yang fitrah, dia tidak akan menolak Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, aspek syariah mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan hadis. Sebab itulah dia tak nak terima pentafsiran para ulama terhadap Al-Quran dan sunnah. Dia nak tafsir ikut diri sendiri. Ya, macamlah Al-Quran dan sunnah ni kepunyaan keluarga dia. Mereka boleh bincang dan mereka boleh pertikaikan sesuka hati. Mereka boleh ambil dan mereka boleh tolak sesuka hati. Itu alasan mereka, tuan-tuan. Yang menggesa tafsiran baru dalam konsep ibadah. Ya, sangat bahaya. Mana boleh? Ya, nak baca sesuatu ilmu pun ada disiplin. Nak buat bangunan ada metodologi dia. Ada macam-macam ilmu lah, apa-apa ilmu pun. Ni apatah lagi nak faham Al-Quran dan sunnah, pasti mestilah melalui metodologi yang betul. Ya, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Ini jelas. Ya, ini pun bagi saya dah masuk akidah ni. Mempertikaikan kriteria Nabi. Adakah Nabi itu Rasulullah? Betul ke Nabi terima wahyu? Ya, mempertikaikan akhlak Nabi. Kononnya Nabi Fidolifia. Bagi saya dah masuk aspek akidah lah. Dia boleh jadi sesat dari segi sudut akidah. Bahkan boleh jadi kufur. Kalau betul-betul itu diniatkan. Ya, sikap-sikap terhadap ilmu-ilmu Islam. Ya, tak betul ni, fiqh tak betul, ilmu kalam tak betul, semua tak betul. Yang betul interpretasi diri mereka sendiri yang betul. Ya, dan sikap terhadap hukum, mereka banyak yang nak buang. Ya, hukum poligami mereka nak mansuhkan. Ya, iddah wanita dimansuhkan. Mereka nak samaratakan hukum faraid dan seumpamanya, macam-macam lah. Ini yang menjadi fakta bahawa liberal adalah ajaran yang sangat sesat dan menyesatkan. Ya. Dan ini diputuskan di peringkat kebangsaan dan dibawa ke negeri masing-masing dan diputuskan, ya, dan diwartakan di negeri masing-masing. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa habis dah. Saya nak terangkan. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi perkara ni saya rasa sikit cukup lah kot. Ya, mungkin ada nanti nak berehat ataupun apa, dan mungkin saya buka kepada soal jawab. Ada soal jawab tak?